Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Menarik hari ini ataupun menyeramkan, hari ini saya akan kongsikan tentang pengalaman orang yang berpindah ke rumah baru tapi tanpa mereka tahu ada sesuatu yang menunggu di rumah tu dan mengganggu seluruh ahli keluarga. Daripada kisah tentang seorang isteri yang syarat mengandung ditinggalkan di rumah dan diganggu di rumah, sehinggalah kisah orang yang berpindah ke rumah baru di mana di rumah tu pernah berlaku kematian bayi yang misteri. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Ini adalah kisah pengalaman menyeramkan orang berpindah ke rumah baru. 5. Kematian misteri bayi oleh Megan Reber. Kisah ini diceritakan kembali oleh Megan Reber. Dia adalah anak kepada sepasang suami isteri yang membeli rumah pertama mereka pada tahun 1972. Selepas beberapa hari berpindah ke rumah baru, jiran baru datang memperkenalkan diri. Cerita punya cerita. Jiran mereka ni pun membuka mulut tentang kisah pemilik lama yang tinggal di situ. Katanya, dulu ada sepasang suami isteri dan 2 orang anak. Seorang berumur 6 tahun dan seorang lagi masih bayi. Tapi, perkahwinan mereka berakhir dengan penceraian selepas bayi mereka meninggal secara tiba-tiba. Dan misteri ini menyebabkan pasangan tersebut gaduh besar dan bercerai. Walaupun pada mulanya ibu dan ayah Megan berasa takut. Apa tidaknya, pada waktu itu, ibu Megan pun sedang syarat mengandung. Tapi, mereka teruskan niat berpindah dan melupakan kejadian menyeramkan yang pernah berlaku di situ suatu ketika dahulu. Selepas beberapa bulan tinggal di sana, mereka memutuskan untuk membaiki sebuah bilik di rumah. Untuk membaiki sebuah bilik sebagai persediaan bayi mereka yang baru lahir. Ibu Megan mahu meletakkan wallpaper di dalam almari. Sebelum tu, dia mengikis lapisan cat di dalam almari. Tiba-tiba, dia perasan ada sesuatu yang tertulis di dinding. Sesuatu yang membuatkan ibu Megan hampir pengsan. Ayat "Saya yang membunuh bayi itu". Ia dilukis dengan menggunakan krayon dan kedudukan lukisan ini diparas seseorang yang berumur 6 tahun. Ibu Megan segera memberitahu ini kepada suaminya dan mereka memadamkan ayat tersebut tanpa memberitahu sesiapa pun. 4. Terbangun setiap pukul 3 pagi oleh Tom Belsky. Pernahkah anda terbangun tepat pada masa tertentu? Itulah yang terjadi kepada penulis kisah ini yang dikenali sebagai Tom Belsky selepas dia dan isterinya berpindah ke rumah pusaka neneknya. Dia akan kerap kali terbangun tepat pukul 3 pagi. Ada sahaja yang membangunkan dia dari bunyi lantai, bunyi air menitik ataupun bunyi misteri di dalam dan luar rumah. Ada satu ketika dia terbangun sebab terdengar bunyi tapak kaki orang berjalan di atas loteng rumah. Ada ketika dia mendengar bunyi kanak-kanak menangis dan ketawa di luar rumah. Tiap kali kalau Tom menceritakan apa yang dia dengar kepada isterinya, isteri Tom tidak akan percaya. Tidak sehingga isteri dia sendiri yang merasai dan melihat apa yang Tom lihat selama ini. Isteri Tom mula terbangun pukul 3 pagi. Dia melihat seorang wanita berambut hitam panjang dengan bola mata yang hitam merenung tepat ke arah dia. Pada masa yang sama dia mendengar bunyi tangisan dan jeritan dari kawasan sekeliling. Tiap kali mereka terbangun pukul 3 pagi, mereka hanya boleh harapkan yang mereka sedang bermimpi. Pada hakikatnya, pukul 3 pagilah paling ramai entiti datang dan mengganggu. Dari hari ke hari, gangguan yang mereka alami semakin teruk memaksa mereka berpindah keluar dari situ. 3. Barangan dapur bertaburan. Salina Givani. Kisah ini diceritakan kembali oleh Salina Givani yang berasal dari Kuwait. Ketika dia berusia 3 tahun, ayah Salina mendapat tawaran untuk bekerja di Amerika. Dengan itu, dia membawa ahli keluarganya berpindah ke Pennsylvania, Amerika. Sekitar waktu yang sama juga, ibu Salina sedang syarat mengandung 6 bulan. Dengan menggunakan wang simpanan mereka, ayah Salina hanya mampu menyewa sebuah rumah yang lebih murah dari rumah yang lain di kawasan tersebut. Apa tidaknya, menurut Salina lagi, rumah tersebut di dalam keadaan rosak, perabot mereput, dinding merekah, seperti ia sudah lama tidak dihuni. Beberapa minggu mereka berada di sana, mereka perasan reaksi jiran yang pelik mengintai dari jendela dan berbisik sesama mereka tiap kali melihat keluarga ini di rumah.
Disebabkan mereka orang baru dan tidak fasih berbahasa Inggeris, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tidak sehingga beberapa lama kemudian, mereka mula mengalami gangguan mistik di rumah. Ada satu malam ketika semua mereka berada di tingkat atas, mereka mendengar barangan dapur jatuh ke lantai. Pintu kabinet seperti dibuka dan barang seperti dilontar ke sana-sini. Ibu dan ayah Salina bergegas ke dapur memeriksa pintu dan jendela kalau ada orang yang masuk, tapi semuanya berkunci. Gangguan tidak berhenti di situ. Ada ketika barangan di dalam rumah berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Mereka juga mendengar bunyi pinggan mangkuk pecah di dapur. Tidak sehingga ibu Salina memberanikan diri untuk menggunakan ayat English yang dia tahu untuk bertanya kepada jiran apa yang terjadi. Menurut mereka, dahulu di rumah ni tinggal seorang wanita yang meninggal di dalam rumah. Wanita ni obses dengan kawasan dapur dan cara dia menyusun atur barangan dapur. Berkemungkinan yang datang mengganggu mereka adalah roh wanita tersebut. Tapi keluarga Salina tiada pilihan lain selain tinggal di situ sebab mereka tiada duit simpanan untuk berpindah. Akhirnya setelah berpuluh tahun tinggal di rumah berhantu tu, ayah Salina ditawarkan bekerja di tempat lain dan mereka berpindah keluar meninggalkan hantu yang obses dengan dapurnya. 2. Penghuni yang tidak diundang. Kisah dari Azlan. Kisah ini diceritakan oleh seorang pemuda yang bernama Azlan. Berlaku sekitar waktu pandemik beberapa tahun yang lalu. Malang bagi mereka sekeluarga bila tuan rumah tempat mereka menyewa memberikan mereka tempoh sebulan untuk berpindah. Memikul tanggungjawab menjaga 6 ahli keluarga yang lain, Azlan memutuskan untuk menyewa sebuah banglo dengan harga yang murah. Menurut pemilik rumah banglo tu, di sana memang tiada yang tinggal. Hanya ada orang yang akan datang sebulan sekali untuk membersihkan seluruh kawasan rumah. Tapi dengan keadaan pandemik, tuan rumah banglo memutuskan untuk menyewakan rumah tersebut. Dengan itu, berpindahlah keluarga Azlan ke sana. Pada asalnya, tiada apa yang ganjil. Tidak sehingga beberapa hari kemudian, mereka sekeluarga mula perasan yang barangan mula berpindah tempat. Seluruh ahli keluarga merasakan ada sesuatu yang tidak kena di rumah tersebut, tapi mereka tidak menghiraukannya. Pelik, di hari yang lain pula, mereka baru balik dari makan malam di luar. Pelik, bila mereka menemui ruang tamu berselerap. Perabot dialihkan, barangan berhamburan seperti rumah mereka dirompak. Tapi bila diperiksa, tiada barang yang hilang. Di sinilah mereka mula merasa bimbang. Gangguan ini semakin lama semakin menjadi-jadi. Ada satu ketika, Azlan perasan salah seorang adiknya masuk ke dalam tandas di tingkat kedua. Tapi bila Azlan turun, adik dia sebenarnya sedang memasak di dapur. Ada juga yang melihat kelibat Azlan di dalam bilik. Tapi sebenarnya, Azlan tidak pun berada di rumah. Setelah berbincang, akhirnya selepas 3 bulan tinggal di situ, mereka memutuskan untuk berpindah rumah. 1. Kisah menyewa rumah bomo. Seorang wanita dari kelab cerita hantu Malaysia bernama Nazira Frijan Ali menceritakan pengalamannya ketika menyewa di rumah sewa misteri 25 tahun yang lalu. Rumah yang mereka sewa ni mempunyai kawasan yang luas, tapi harga sewanya murah. Ini membuatkan Nazira dan suami tidak teragak-agak untuk menyewa. Dengan itu berpindahlah mereka ke sana. Suami Nazira selalu bekerja di luar daerah, meninggalkan dia yang sedang sarat mengandung berseorangan di rumah. Untuk seminggu pertama, tiada apa yang pelik berlaku. Tidak sehingga malam hari ke-7. Pada waktu itu, Nazira sedang berada di dapur. Dia terdengar bunyi anjing menyalak di depan pagar rumah. Apa yang menakutkan, dari jendela dapur, dia melihat seorang lelaki tua pendek yang memegang kepala yang dipenuhi darah memandang tepat ke arahnya. Pada masa yang sama, dia mendengar suara orang berbisik memanggil namanya. Gangguan ini tidak berhenti di situ. Ada satu malam, Nazira termimpi seseorang dibunuh dan badannya dipotong kerat-kerat, sementara darah memercik ke dinding. Di hari yang lain lagi, Nazira termimpi mayat yang ditarik ke kawasan belakang rumahnya, dibuang ke dalam sebuah lubang yang digali dan dikuburkan di situ.
Pelik dan ganjil dengan gangguan dan mimpi ini, Nazira tergerak hati untuk memeriksa kawasan belakang rumahnya. Dan memang betul, ada sebuah kawasan yang pernah digali. Nazira cuba untuk menceritakan ini kepada suaminya, tapi suami dia tidak percaya. Di malam yang lain, ketika berseorangan di rumah, Nazira terdengar seperti bunyi cakaran di dinding. Ini membuatkan dia rasa takut dan bergegas keluar dari rumah pada pukul 3:30 pagi. Semasa memandu, dia dikejutkan dengan kehadiran satu lembaga besar yang melanggarnya, membuatkan dia hampir kemalangan. Dia juga pernah melihat kelibat sebuah lembaga hitam yang tinggi dengan telinga yang panjang dan mata yang merah. Selain itu, dia sering mendengar bunyi tapak kaki orang berjalan di bumbung rumah. Ada ketika dia melihat kelibat hitam masuk dari tingkap dan hampir menerkam dia, dan pelbagai gangguan menyeramkan yang lain. Akhirnya pasangan ini meminta bantuan seorang ustaz untuk memeriksa kawasan rumah. Akhirnya semuanya terbongkar. Rupa-rupanya rumah itu dulu dihuni oleh seorang bomoh yang banyak melakukan pembunuhan di situ. Ustaz tersebut meminta tuan rumah untuk merenjis air penawar di sekitar kawasan rumah. Tiba-tiba, satu bungkusan kuning jatuh di depan pintu rumah. Bila dibuka, di dalam bungkusan tersebut ialah jari manusia yang sudah kering. Ustaz kemudian mengarahkan mereka untuk membuang bungkusan tersebut ke sungai. Walaupun begitu, gangguan tidak berhenti. Nazira bermimpi ada makhluk yang cuba untuk memberikan dia makan sesuatu. Disebabkan gangguan-gangguan ini, Ustaz tadi mencadangkan mereka untuk berpindah dan mencari rumah baru. Dan keluarlah pasangan ini selepas hanya 4 bulan tinggal di situ. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Mungkin anda ada perkongsian dan pengalaman anda sendiri, tinggalkan cerita anda di ruangan komen di bawah. Saya dan semua goers mahu tahu. Kalau anda suka dengan kisah-kisah seperti ini, pastikan anda like dan share. Pastikan anda subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi episod menarik pada masa hadapan. Like kami di social media. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.